Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini yang keberapa hikmah? 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan kalimat mereka. Syekh Zarruq rahimahullah berkata, pengarang kemudian menyebut bahawa seorang yang diberi keizinan menyampaikan sesuatu ibarat olehnya dan tidak diberi pada orang lain keizinan yang membawa maksud kepada membenarkan atau qasad hidayah. Sedangkan Ibn Ajibah rahimahullah pula berkata, kemudian tak akan berlaku ibarat mereka setelah diberi keizinan melainkan dengan hikmah sebagaimana dinyatakan pengarang. Ibaratuhum imma lifayadani wujdin aw liqasdi hidayati muridin fal awwalu halu salikin wa sani halu arbabil muknati wal muhaqqiqin. Ibarat ucapan mereka sama ada luahan perasaan yang penuh dalam hati yang tak dapat ditahan atau kerana tujuan memberi petunjuk pada seseorang murid. Adapun yang pertama itu hal keadaan yang sedang berjalan, orang yang sedang berjalan, sedangkan keadaan kedua adalah hal keadaan yang sudah tetap dan ahli tahqiq. Ibaratuhum, kata-kata kalimat mereka atau ibarat yang diucapkan. Hidayatu murid, petunjuk pada seorang murid. Murid di sini maksudnya seorang ahli sufi yang menuju kepada Allah melalui pembelajaran ilmu dan amalan saleh. Arbabul muknati, tuan-tuan atau mereka yang sudah tetap kefahaman dan kedudukan ibadahnya. Mafhum hikmah, menceritakan kepada golongan permulaan dengan meluahkan perasaan, sedangkan bagi golongan arif dengan memberi petunjuk jalan. Intibar hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma izin yattabi'una ad-da'iya la 'iwajalah wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Pada hari itu mereka menurut seruan panggilan yang menyeru mereka dengan tak dapat melencong daripada menurutinya, dan diam. Khusyuklah segala suara kepada Allah yang melempah-lempah rahmatnya sehingga kamu tak mendengar melainkan bunyi yang amat perlahan. Yang kedua, Ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam kitabnya Lataif Al-Minan daripada Samnun yang banyak mengarang syair, antaranya walaisa li fi siwaka hazzun fa kaifa ma syi'ta fakhtabirni. Tiada perbandingan bagiku melainkan pada engkau akan sebarang habuan, maka ketika mana engkau kehendaki ujilah aku. Syekh Zarruq rahimahullah berkata, wa hidayatul muridi irsyaduhu lima bihi salahu halihi min ahadi salasati umurin: khurujun min hayratin fi zawkihi aw istirahatuhu fi syaukihi aw tarakkil lahu fi himmatihi aw amalihi aw halatihi. Maksudnya, perolehan seseorang murid mendapati hidayah adalah dengan memandunya kepada perkara yang memberi kebaikan untuknya, iaitu dengan salah satu daripada 3 perkara ini: menghindari dari perasaan keheranan ketika memperoleh kenikmatan, atau dari perasaan kerinduan ketika sedang beristirahat dari penat lelah, dan yang ketiga, atau dari perasaan yang cukup serta selesa dengan cita-citanya sekarang ini, atau cukup serta selesa dengan amalan perbuatannya, atau cukup serta selesa dengan keadaannya yang semasa. Syekh Zarruq rahimahullahu ta'ala pernah berkata, luahkan perasaan hati yang tak tertahan berlaku ketika seorang itu dalam keadaan lemah daif. Luahan perasaan hati yang tak
tertahan berlaku ketika seorang itu dalam keadaan lemah dhaif, sebagaimana petunjuk tak diperolehi melainkan ketika seorang itu dalam keadaan tetap teguh. Hal ini kerana maksud utama kulli dari sebelumnya adalah sesuatu yang tersembunyi. Bagi seorang itu menempuh 3 keadaan: melarikan diri dari warna-warni kemasyhuran, gairah pada segala kebenaran yang rahsia lagi tersembunyi sebagai matlamatnya, dan memastikan serta menentukan hidayah, menjauhkan diri dari perkara yang menyusah, mengganggu, gugak jiwa sanubari. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala meriwayatkan tentang kisah Abdullah bin Wahab Al-Misri, seorang ulama besar dan ahli zuhud, bahawa dia mengarang sebuah buku bertajuk Ahwalu Yaumil Qiyamah. Maka para sahabatnya berkata kepadanya, bacakanlah kepada kami buku itu. Abdullah berkata, kalau saya ini demi Allah saya tak boleh membaca kitab, akan tetapi suruhlah salah seorang di antaramu untuk membacakan kitab ini. Mereka berkata, anakmu lah yang membacakan kitab itu kepada kami. Maka anaknya pun beranjak untuk membacakan kitab yang belum pernah mereka dengar seperti itu pada bab ini kepada mereka. Maka Abdullah bin Wahab terus pensang, tidak sedarkan diri. Imam Az-Zahabi berkata, selama 3 hari dia tidak sedarkan diri. Akhirnya pada hari keempat dia meninggal dunia. Beliau merupakan seorang ulama hadis yang meriwayatkan lebih daripada 80,000 hadis dan dikenali sebagai Diwanul Ilmi. Beliau membahagikan masanya kepada 3: sepertiga untuk berperang fi sabilillah, sepertiga untuk mengajar orang ramai, sepertiga untuk menunaikan haji, dan dikatakan beliau menunaikan haji sebanyak 36 kali. Seorang penyair menuturkan, tiada rumah bagi seorang untuk mendiami setelah meninggal selain dari rumah yang dia bangun sebelum kematiannya. Jika rumah penuh dengan kebaikan, maka baiklah tempat tinggalnya. Namun jika keburukan, maka rugilah yang membangunnya. Harta kita kumpulkan untuk para ahli warisnya, dan rumah kita bangunkan untuk kehancuran kematian. Bangunkanlah esok rumah yang diredai si penjaganya, jiwanya, jirannya Muhammad, dan pembangunnya Ar-Rahman. Istana-istana dari emas dan tanahnya dari minyak misk, sedangkan rumput yang tumbuh dalamnya minyak za'faran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hikmah yang kita nak bincangkan pada pagi ini ialah berkenaan dengan ibarat. Apa makna ibarat? Maknanya begini, tuan-tuan. Katakan seorang yang dia belajar, dia rajin belajar, mari belajar. Tambahan daripada belajar, dia menghayati. Tambahan daripada menghayati, dia mengamali. Jadi gabung antara belajar, hayati dan juga amali, dengan niat dan nawaitu yang ikhlas. Belajar sungguh-sungguh, faham, dan cuba untuk menjadikan jiwa dan hatinya benar-benar takut kepada Allah. Belajar sungguh-sungguh. Akhirnya bila dah belajar dan rajin baca sebagainya, pada masa itu dengan kekuatan amal, dia merasakan indeks kehidupan ataupun keadaan diri itu, hati itu macam penuh. Penuh maknanya dia rasa dia dapat banyak maklumat dan dia cuba nak luahkan kat orang. Banyak sangat. Pada masa itu mungkin dia akan cakap. Jadi cakapan dia tu yang penuh dengan ibarat ada 2 keadaan. Pertama, dia cakap tu sekadar nak luahan, lempahan daripada banyak sangat maklumat yang dia dapat, ataupun hidayah, hikmah yang Allah kurniakan padanya. Atau yang kedua, dia ni cakap pendek pun, dia cakap ni menyebabkan orang-orang sekelilingnya, apa nama ni, anak-anak murid dia ataupun pendengarnya akan mendapat suntikan semangat dan hidayah dengan izin Allah daripada mulut dan kenyataannya. Jadi 2 keadaan. Itu hebatnya orang-orang macam ni. Baik.
Ibarat mereka ni tuan-tuan, bila mana mereka ni boleh bercakap dengan baik, kita akan tengok keadaan mereka berbeza tuan-tuan. Sebab ketika itu dia bercakap bukan dengan lidah. Ketika itu dia bercakap dengan iman. Ketika itu dia bercakap dengan hati. Ketika itu dia bercakap dengan takwa. Ketika itu dia bercakap dalam bentuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Akan terbeza dengan orang yang bercakap hanyalah berdasarkan ilmu semata-mata. Mungkin kalau dia cakap dengan ilmu semata-mata, maka boleh jadi hanya sekadar satu kefahaman dan satu maklumat. Dia beza tuan-tuan. Bila mana kita sebut maklumat, di sini mungkin orang bukan Islam boleh, orang pandai boleh, orang biasa boleh, ahli maksiat boleh, pelakon pun bila dia bercakap tutur kata dia pun kita rasa oh hebatnya. Macam tu. Sebab kita nampak maknanya dia cakap dalam bentuk macam tu. Ini dipanggil sebagai mungkin sebagai maklumat atau falsafah dalam berbicara, itu saja. Tetapi bagi orang yang mengenali Allah Rabb al-Alamin, cakapannya itu penuh dengan ingatan dalam hati. Cakapannya itu penuh dengan merasai takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting tuan-tuan. Kalau kita boleh tengok macam tu, kita inilah masalah. Masalahnya sekarang ni tuan-tuan, isu yang saya nak sebutnya sebagai contoh, cakap ni, dia ni ramai orang nak bercakap, tapi nak bercakap betul-betul memahami apa yang dia cakap dan dia fikir apa yang dia cakap, ini ramai orang tak fikir apa dia cakap. Sebab kita cakap terfitrah dengan sebab kita bercakap, maka bercakaplah kita. Dan orang yang paling pandai soal orang antaranya namanya wartawan. Bukan hartawan, wartawan. Pandai sangat tanya. Dia tanya soalan. Dia bijak tuan-tuan, dia jangan main macam ni, dia memang pandai. Saya banyaklah wartawan nak cari saya, jadi saya kena tukar nombor telefon banyak-banyak ni. Pelik ni. 2 hari lepas ada wartawan daripada Sepanyol, kalau boleh pergi ke Barcelona sedap sikit tengok bola, mari nak telefon, mari ke pejabat nak temu, nak tanya soalan. Allah kata esok ni semalam lah, pukul 11.30 tu, 11.30 hamba masa tu nak balik dah capur dengan tas lain tu. Esok saya tanya, nak tanya bab apa? Dia kata nak tanya bab, itulah orang beritahu, bab keputusan Mahkamah Syariah, Mahkamah Malaysia membuat satu keputusan berkenaan isu kalimah Allah 3-2. Maknanya menang 3-2. Jadi nak tanya tu. Mari sungguh tuan-tuan, semangat mari. Ya Allah. Mari tanya soalan. Tak sejam tanya. Jadi saya ni jenis tak pandai bahasa Inggeris tapi faham. Jadi saya panggil seorang sahabat yang belajar mereka, seorang lagi hak bahagian agama, hak bahagian isu ni. Saya kata, saya jawab, awak tolong translate lah. Dia tanya tu, macam mana? Kalimah ni adakah dipengaruhi oleh kerajaan dan sebagainya? Dia nak biar kalau kita kata bahawa mahkamah ni tak bebas. Itu satu. Boleh jadi tak dengan kenyataan seperti ini menyebabkan huru-hara dan apa hak orang Kristian? Kenapa orang Kristian bila masuk Islam tak jadi masalah, tapi orang Islam nak pergi masuk agama lain masalah? Oh, macam-macam soalan itu. Tuan-tuan, itulah pelik mereka. Hak lain pula, hak Melayu pula telefon. Macam mana nak tutup lorong Haji Taib? La ilaha illallah. Kita nampak biasa tuan-tuan.
Tapi isunya global. Betul kita tengok boleh tutup, tapi hak yang kerja situ tu macam mana tindakan susulan nak selesai masalah mereka. Memang macam tu. Mereka kok apa yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia hampir 40 tahun ke 50 tahun, satu pusat pelacuran terbesar di Nusantara. Hanya dalam seminggu dua ni boleh tutup habis. Jadi mari semangat macam tu. Macam mana nak buat, nak selesai masalah? Tutup hari ni, lusa buka. Tutup hari ni, lusa buka. Macam mana? Ini pun ialah, kalau ada idea tolong bagilah kat saya. Macam-macam tuan-tuan. Maknanya kita nak bercakap, kita kena fikir banyak benda. Kita tak boleh nak fikir atas skala je, dan tak boleh nak fikir macam ni. Macam-macam tuan-tuan sekarang ni, isu-isu yang kita tak sangka. Kita duk main beli ikan, beli ayam, sekadar tu. Lain isu keluarga kita, baju raya beli tak lagi, nak beli berapa pasang, tema apa tahun ni, tu mudah. Itu belah-belah tidur pun dia jawab. Beri Allah duit 500 riyal, mau belilah apa-apa benda, selesai masalah. Jadi inilah masalah, macam-macam. Baik, timbul isu kenyataan di sini nak gambarkan orang ni bila dia bercakap, tuan-tuan, kita nampak ilmu dia tu lifayadani wujdin, sebab banyak belajar. Tapi hak yang pertama ni paling ramah. Dia banyak sangat, dia baca-baca, dia nak royak korang, Tapi ada orang, bila mana orang tunggu dia bercakap, dan bila dia bercakap, orang kata Allah dak puas no. Sudah dah. Tapi mujur di cover dengan kambing bakar, jadi tak resah. Sudah awalnya. Maknanya di sini ada orang macam tu. Tapi ada orang ni, Allah engkau cakap lagi, aku lemah dengan engkau. Jemu. Ini semua kerana apa? Kerana beza. Orang yang bercakap yang menyebabkan orang lain insaf, yang ni tak ramah. Kerana apa? Kerana anwaruhum, cahaya-cahaya mereka mendahului aqwalahum, tasbiqu aqwalahum. Ini lain. Orang-orang macam ni kita tengok pun dia berbeza. Tapi dua-duanya baik. Cuma yang ni baru salikin, baru dalam perjalanan. Yang kedua, yang ni orang panggil arbabu al-muknah wal muhaqqiqin. Ada beza, tuan-tuan. Dan orang ni bila dah kenal orang ni, tuan-tuan, dia lain. Sifatnya, semangatnya. Semalam saya sudah sahabat datang ramai nak mayang Jumaat, mikir nak mayang mana, masjid negara ke apa. Jadi saya mikir atas biar lu masjid negara, sebab dekat sangat. Jadi naik kereta, duduk dalam kereta, mikir masjid mana di wilayah ni. Teringat kepada masjid Al-Imamul Bukhari. Saya kata bawa ke masjid Imam Al-Bukhari. Pukul 12.30 kak, 12.50 dah saya kata, 12. Saya pun datang masjid Imam Bukhari. Saya tengok seorang lelaki tengah ceramah semangat ni. Zah. Lepas tu mari Arab pula. Arab daripada Yaman. Ceramah. Semangat. Jadi saya pun duduk ujung tu. Lepas tu orang mari suruh duduk sini, suruh duduk depan. Saya pun duduk lah. Dalil lah. Jadi tu duduk. Tengok tu dia pun sebut. Bila sebut ni, okey lah. Dia pun bagi tahu kepada penceramah ni apa ni, mufti. Sudah ceramah orang yang tua tapi semangat. Dia datang terus peluk, terus kucuk tangan. Saya kata, tuan, saya seronok tuan datang. Kami boleh belajar, boleh dapat ilmu. Tak, dia kata, minta maaf banyak-banyak, kami ni kurang adab. Orang baik, orang ilmu, mengajar kitab, hebat. Sifat tu. Jadi saya, orang suruh baca khutbah, saya pun baca khutbah lalu. Saya sebutlah dalam khutbah, saya ucap terima kasihlah awak datang dalam menyampaikan ilmu, dapat ni. Bila kita tengok orang-orang macam ni, tuan-tuan, orang-orang alim ni dia lain. Orang alim ni lain.
Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu' kerana Allah, Allah angkat dia. Dia taklah maknanya ego, tak. Allah kata hebat mereka, tuan-tuan. Baik. Jadi itu ibarat, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keberapa? Hadis yang ke 34. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-34. Menjaga silaturrahim. Daripada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha berkata, qadimat alai ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Quraisy iz ahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muddatuhum ma biha fastaftat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ummi qadimat alayya wa hiya gharibatun afa asiluha qala na'am siliha. Ibuku datang menziarahiku sedangkan dia masih musyrik, mana kafir. Pada zaman Quraisy membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW bersama dengan ayahnya. Kemudian aku meminta fatwa daripada Rasulullah SAW seraya berkata, hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang menziarahiku dan dia amat suka kepadaku. Adakah aku sambung silaturahimnya? Jawab Rasulullah SAW, ya, sambungkanlah. Tengok tuan-tuan, suruh sambung silaturahim. Maknanya dari segi nasab antara Islam dengan kafir tak ada masalah. Maknanya kalau anak tu masuk Islam, bapa tu atau mak tu masih lagi kafir, maka dia tak putus hubungan. Cuma satu je, yakni di mana kedua-duanya tak boleh waris mewarisi. Itu nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslimul kafira walal kafirul musliman. Jadi daripada ni menunjukkan kepada kita bahawa memang tak boleh sangat untuk seseorang itu ada perpisahan antara ibu bapa dan hujahan antara mereka. Mereka memang tak boleh lah kalau kita kata nak ada hubungan nak putuskan hubungan, tak boleh. Dalam Islam lain. Ni orang yang, sebab Allah Subhanahu wa taala menaskan wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Hendaklah bersahabat dengan mereka kedua-duanya ibu bapa yang sudah tua ni, yakni mereka yang kafir sedangkan kamu orang Islam, dengan cara yang makruf, yang baik. Sebab ada di kalangan mereka dengan sebab cara yang ditunjuk, dipamerkan oleh si anak tersebut menjadi cara dakwah yang paling berkesan untuk menyebabkan mereka ni masuk Islam. Mereka boleh masuk Islam juga. Ini dia. Ni dakwah, tuan-tuan. Alhamdulillah sekarang ni ramai orang dakwah luar biasa. Ada puak-puak dakwah lah ramai, nama pelik-pelik mari temu saya. Saya tanya macam mana dakwah ni? Ada puak-puak Cina Islam. Dia kata kita dakwah ni kadang-kadang kita guna style street dakwah. Pergi cakap gini-gini, ada yang masuk Islam, doktor. Oh, kata begitu. Berhujah, ya puak-puak ni pandai singgih kadang-kadang tu, cakap dan sebagainya. Artinya yang jadi masalah, Islam ini digerhanakan dengan kekurangan kefahaman di kalangan orang Islam dan juga etik serta akhlak sebahagian orang Islam. Yang ini kita nak menembusi blok macam ni sukar. Tapi kalaulah kita muamalah dengan muamalah yang baik, kalaulah kita pamerkan yang baik, insya-Allah. Ni lawan bola di Brazil. Tak semena-mena orang Arab datang ke Brazil cakap dan suruh masuk Islam. Ada yang masuk Islam mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pemain-pemain bola Islam ada yang sujud begini.
Apa yang berlaku di Switzerland? Tahu Switzerland? Switzerland ni pasukan yang main bola juga. Sama juga dengan apa yang berlaku di Belgium, di mana ada seorang dua pemain itu pemain Islam. Jadi bila mereka main ini, di mana indeks kecurigaan dan juga permusuhan antara sentimen agama di kalangan rakyat mereka itu terhadap Islam begitu merudum dan jatuh. Tengok, kita nampak benda itu biasa, kita nampak benda itu tak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada kesan. Itu sekadar maknanya adanya sifat-sifat yang ditunjukkan oleh orang Islam. Ini penting tuan-tuan. Orang Islam ni kalau kita tengok, dia boleh menjadi juru bicara dakwah. Pantang kita dengar kata kau ni Islam saja je. Pantang kita dengar kau ni Islam tapi lebih teruk dah kafir. Letih kita. Kau ni orang lain lebih baik pada kau. Sepatutnya bila orang Islam, dia jauh lebih baik. Judge dia, tindakan dia, tutur kata dia, walaupun kadang-kadang nada nak marah, tapi dia ada cara dia, di mana cara tu akan backup untuk dia selamatkan dan untuk dia jauh ke depan. Sebagai contoh, tuan-tuan pernah tengok dalam YouTube persidangan di Davos antara kepimpinan dunia, antaranya termasuk Perdana atau Presiden Israel berhampiran dengan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan. Tuan-tuan tengok macam mana. Giliran orang Islam nak cakap, Recep Tayyip nak cakap, dia bagi seminit 2 minit. Bila giliran orang ni cakap, dia bagi sepenuh masa. Marah Recep Tayyip. Senyap, dengar aku nak cakap kepada Mr. Presiden ni. Presiden tu dia pakai apa ni, translator lah, translate. Aku nak bagi tahu kat kamu, dari segi umur aku dengan mu lebih tua pada aku. Aku sepatutnya hormat mu, dan aku tak akan guna bahasa sebagaimana bahasa kamu. Kamu kena ingat 1948 lagi, kamu ketika mana masuk ke kota Palestin, apa yang kamu menjarahkannya? Apa kata kamu? Boleh cek dalam kenyataan askar-askar kamu. Satu-satu dia bagi, tuan-tuan. Tengok. Tapi dengan penuh hikmah. Jadi kawan tu jadi bela gitu je. Kawan tu keluar gitu je. Nampak izzatul Islam. Kita tengok. Tapi bahasanya tetap terkawal. Bukan maki hamu, bukan dalam bentuk orang panggil emotional, bukan maknanya dalam bentuk yang kita kata keluar daripada garis syariah Islam. Memang cukup hebat. Bahkan mereka dari sudut tu orang tengok pun, orang nampak, hebat. Siapa berani kata kepada mereka no? Tak ada, tuan-tuan. Tapi dengan semangat seperti itu, terkejut mereka, tuan-tuan. Jadi dalam hal ni, hadis ni suruh kita jaga silaturahim. Silaturahim perlu dijaga dengan sebaik mungkin. Sebab sekarang ni isu terlalu banyak kita dengar, hubungan kekeluargaan pincang, runtuh, rosak, musnah, hancur dan banyak lagi perkara yang tak baik berlaku. Baik. Yang ke-35, rahmat Allah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qadallahu azza wa jalla al-khalqa kataba fi kitabin fa huwa indahu fawqa al-'arsy, inna rahmati sabaqat ghadabi." Tak kala Allah mencipta segala makhluknya, ditulis pada kitabnya, maka di sisinya atas arasy, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Tengok rahmat Allah. Tuan-tuan, kita buat maksiat, Tuhan tak balas pecah kepala ke, tangan kudung ke, kena panas peti ke, tak, selamba je. Bahkan kadang-kadang yang pelik lagi, orang yang buat maksiat ni lagi kaya pada orang yang taat pada Tuhan. Ni mari-mari sini ni bukan kaya-kaya sangat ni. Orang yang maksiat, kaya sangat. Ya Allah,
makin kaya, makin kaya. Ini dipanggil istidraj. Ini istidraj. Dan ini bala, tuan-tuan. Kalau kita tengok macam itu, fahamlah kita bahawa di sana Allah sengaja sebagai satu pentas ujian. Ujian ni tuan-tuan Allah jadi kat kita ni sebenarnya tak ada seorang yang tak diuji melainkan diuji belaka. Bahkan kehidupan ini adalah pentas ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan semata-mata nak uji kamu, siapa di kalangan kamu yang lebih baik amalan dia. Allah uji. Allah uji sebagai contohnya orang kaya, mungkin kaya. Allah uji orang miskin, macam mana tahap kesabarannya, macam mana tahap kehidupannya, macam mana dia meluluskan atau menyelesaikan kehidupannya dalam bentuk ikut syariatullah. Dia tak lari, tak. Contoh tuan-tuan, kita tengok ada orang tu terima zakat. Sebenarnya kena pasak dalam jiwa penerima zakat bahawa inilah penerimaan zakat kali terakhir bagiku dan aku akan jadi pemberi zakat. Wallahi boleh berlaku macam ni. Dan bukan perkara yang mustahil. Kerana apa? Kerana mengambil semangat untuk nak berubah. Ada seorang tu tuan-tuan di Selangor. Ini cerita yang disebut oleh seorang sahabat. Saya forum, dia dengar dia cerita. Dia ni penerima zakat. Cuma kepandaiannya hanya satu. Salah satulah hak nampak expert sikit, buat cendol. Dengan izin Tuhan dapat sedikit bantuan, dia menjadi pembuat cendol tegur. Cendol je. Akhir sekali dia punya pendapatan dia 10,000 sebulan. Dan dia jadi pemberi zakat tegah, bukan lagi penerima zakat. Tengok, jadinya kalau boleh konsep macam itu, kefahaman macam tu, maknanya orang Islam ni macam tu. Kita tak nafi miskin selama mana wujudnya manusia akan ada miskin, sebagaimana wujudnya manusia akan ada yang kaya. Maka kenapa orang tu kaya, kenapa orang tu miskin? Maka sudah pastilah banyak asbab dan banyak faktor-faktornya yang difahami oleh kita. Berkenaan dengan hadis ni, Allah Subhanahu wa taala gariskan bahawa rahmatnya mendahului kemerkaan. Kenapa? Sebab itu Syekh yang terkenal Mustafa Sibai rahimahullah, dia karang satu buku bertajuk Hakaza Allamatnil Hayah. Begitulah dunia kehidupan mendewasakan dan mengajarku. Dia pun sebut, dia kata apa? Kadang-kadang kita terfikir, kenapa Allah jadikan orang jahat ni umurnya panjang? Payah nak mati, lihat dulu. Allah letih saat tengok dia. Katanya dua sebab. Pertama, supaya dia ada peluang untuk bertaubat kepada Allah, kembali ke pangkal jalan. Dan ini banyak berlaku kadang-kadang. Keduanya, supaya confirm betul-betul memang dia ni layak sungguh jadi ahli neraka. Tak payah ragu-ragu lagi dah. Betul dah. Kenapa kadang-kadang orang baik ni Allah jadi umur pendek? Jangan baik sangat ustaz, jahat sikit ya. Kenapa? Kerana pertama, Allah Subhanahu wa taala nak ringankan bebanan hidup ni. Allah nak balas dengan segera kebaikan dia dalam kubur. Sebagaimana dia baik di dunia, maka sekadar dalam kubur sahaja, dengan baiknya dia di muka bumi ni, ertinya patuh dan taat pada perintah Tuhan, maka kuburnya itu ditukar menjadi taman daripada taman-taman syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur ni boleh menjadi satu taman daripada taman-taman syurga, atau kubur juga
boleh jadi satu gaung daripada gaung-gaung neraka. Ini masalah, tuan-tuan. Baik. Hadis yang ke-36. Sifat pemurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khairi min ar-rihil mursalah. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepemurah manusia, maka baginda lebih pemurah pada bulan Ramadan tak kala bertemu dengan Jibril, dan Jibril bertemu dengan Rasulullah SAW pada setiap malam daripada bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran. Maka adalah Rasulullah SAW ketika bertemu Jibril adalah paling pemurah dengan kebaikan, lebih murah daripada angin yang kuat bertiup. Maknanya murah sungguh. Daripada sini kita faham bahawa sifat orang Islam ni adalah pemurah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu darul askhiya. Syurga ini merupakan rumah bagi pemurah dermawan. Orang yang pemurah ni Allah jadi kepadanya banyak kelebihan. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini paling pemurah daripada sepemurah manusia. Siapa dia kita tengok paling pemurah, maka Rasulullah SAW rankingnya adalah yang pertama dan utama. Tak ada lagi, tuan-tuan. Itulah Rasulullah SAW. Baik. Dan Rasulullah ni pemurah lagi pada bulan Ramadan. Mana pada bulan Ramadan artinya satu isyarat bahawa kita sepatutnya pada bulan Ramadan ni bersifat pemurah. Ramai anak-anak yatim, ramai orang miskin, ramai orang papa kedana, ramai orang yang bernasib malang, yang kadang-kadang kita tak sangka. Ni apa yang berlaku di Myanmar. Kesian, tuan-tuan. Semalam saya pergi buka puasa kat Perkim. Jadi ramai tokoh-tokoh besar marinya ceramah. Cerita apa yang berlaku di Myanmar. Yang terbaru pula apa yang berlaku di Sri Lanka. Di Sri Lanka. Dan begitu juga apa yang berlaku di negeri-negeri yang dianggap sebagai minoriti umat Islam. Siapa kisah? Siapa kisah? Makanan mereka, minuman mereka, kehidupan mereka. Mereka dibuli dalam keadaan yang cukup menyayatkan hati. Siapa kisah? Jadi kita ni ramai. Sebagaimana kata Nabi SAW, rusak ka rusak isail. Ramai tapi seperti banjir, buih-buih air banjir yang banyak, nampak banyak tapi tidak ada kekuatan. Dia ikut angin tolak, dia tak ada, dia lesu. Sebab tuan-tuan, kekuatan dia berubah dari masa ke semasa. Kekuatan zaman dulu mungkinlah fizikal nombor satu. Tapi kekuatan zaman sekarang bukan fizikal dah, senjata. Kekuatan yang hebat, kekuatan akal, intelijen. Kekuatan ilmu, itu lagi hebat. Sebab tu kalau orang gedebek-gedebek dia ada silap 7 apa ni tapak, dia ada macam-macam, boleh melompat, boleh ni. Ngesilap orang ambil pistol tunjuk ketah lalu, tuan-tuan. Tarak lalu. Hak ada pistol pula tengok M16 lagi takut. Hak ada pula hak besar lagi takut. Sampai kepada nuklear, sampai kepada ni. Itu kekuatan. Kekuatan inilah yang dibina oleh musuh-musuh Islam. Jadi kita kadang-kadang terkebelakang jauh sangat. Kita tak mampu macam mereka. Mereka ada R&D, mereka ada kajian dalam semua segi. Kadang-kadang benda tu terlalu remeh. Kita terlepas pandang. Tapi kenapa saya nampak? Kerana kekuatan mereka menggali ilmu. Dia duk baca, dia duk kaji, dia duk termenung, dia duk bincang, dia duk mikir, dia bergiang macam-macam. Kita tak relax berada. Jadi tu masalahnya. Kita tak gerak. Bila kita tak gerak ni lemah semua sekali.
Inilah yang jadi masalahnya. Tak apalah hak lain, tapi iman kita pun lemah, hati kita pun lemah, akhlak kita pun lemah, tingkah laku kita pun lemah, hubungan kita dengan Tuhan pun kita lemah, macam-macam lagi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Kat mana dah ni? Muka surat 9, istinja, kitabut taharah, al-istinja. Wal istinja wajibun minal bauli wal ghaiti wal afdalu an yastanjiya bil ahjari summa yatbi'aha bil ma' wa yajuzu an yaqtasira 'ala al ma' aw 'ala salasati ahjarin yunki bihinna al mahal fa iza arada al iqtisara 'ala ahadihima fal ma'u afdal. Istinja, membersihkan kotoran, wajib dilakukan selepas membuang air kecil ataupun air besar. Cara istinja yang utama adalah beristinja dengan menggunakan beberapa batu, kemudian diikuti dengan air. Mula-mula batu dulu, buang dulu, kemudian boleh beristinja dengan hanya menggunakan air ataupun 3 batu yang dapat membersihkan tempat keluar najis. Kemudian sekiranya ingin menggunakan satu sahaja antara batu atau air, beristinja dengan air itu lebih utama. Tengok istinja, tuan-tuan, beristinja macam tu ada hukum. Inilah hebatnya Islam. Islam ni dia bukan agama seperti yang lain. Kerana Islam ni dia tidak ada satu ruang kehidupan manusia terlepas daripada acara Islam. Tidak ada yang terlepas daripada penceritaan, perkhabaran, periwayatan Islam tentang itu. Sebab itu sahabat kata apa? Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta al-khira'ah. Rasulullah SAW mengajar kita ni sehingga sampai masalah kita qada, buang air kecil, air besar. Islam aja. Agama lain tak. Agama lain mungkin dia akan bincang berkenaan hubungan dengan Tuhan sahaja. Galakan berkasih sayang, hidup toleransi, itu je. Tapi agama Islam ni buah ni pun ada juga. Itu hebatnya dalam Islam, tuan-tuan. Jadi perkara-perkara remeh yang dianggap oleh orang lain, tapi dalam Islam bincang. Masalah istinja. Istinja ni penting bagi orang Islam. Maknanya isyarat kebersihan. Istinja ni isyarat bahawa Islam ni memberi cakna dan prihatin kepada kebersihan, kesihatan tubuh badan manusia itu sendiri. Sampai tahap tu. Sebab itu Allah gabungkan ayat antara taharah hissiyah dengan taharah maknawiyah atau batiniyah. Taharah yang luaran, bersih kebersihan luaran, dan kebersihan maknawi atau batin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala amat suka kepada orang yang bertaubat. Taubat ni membersih hati jiwa manusia, dan suka kepada orang bersih. Orang bersih ni mungkin bersih luar tubuh badan dan sebagainya, pakaian. Maka itu cara Islam. Wa yajtanibu istiqbal qiblah wa istidbaraha fi sahra. Orang yang beristinja di tempat lapang seharusnya menjauhi daripada menghadap kiblat atau membelakangkannya. Tengok, ini dia cerita zaman dulu. Orang pergi padang pasir, qada hajat. Tapi Islam ada garis panduannya. Jangan menghadap kiblat dan jangan kita membelakang kiblat. Sebab itu kena belajar dalam bab kiblat ni. Kat mana kiblat? Jadi kita kena tahulah kiblat kita ni arahnya begitu. Sekarang ni alhamdulillah ada cara kita boleh tahu nak ukur kiblat. Nak ukur kiblat. Bila kita nak ukur kiblat ni macam mana? Dan ukur tu pula dia ada alat dia yang mana ketepatannya mungkin 99.9%. Tepat, tuan-tuan. Dia tak lari. Dan ada hak jenis kompas tu mungkin lari juga.
dia tengok keadaan tertentu dan dia ada cara-caranya. Ini pun penting untuk difahami oleh kita semua. Dia wa yajtanibul baula wal gha'i fil ma'ir rakin wa tahta syajaratil musmirah wa fit tariq wazil wasuk. Okey. Dia perlu menjauhi daripada membuang air kecil dan air besar di tempat air bergenang, air tenang, di bawah pokok yang berbuah, di jalanan, tempat orang berteduh serta pada lubang. Jadi benda ni tak boleh lah. Sebab apa? Ni tempat orang selalu ada. Jadi orang akan maki hamun kat kita. Sebab itu Nabi SAW menyatakan ittaqul la'ani, takutlah kamu kepada pelaknat-pelaknat. Siapa dia pelaknat? Orang-orang yang melaknat, orang yang buang air besar dengan terawa tak betul tepat. Dia pergi bawah pokok tengah buah, dia pergi buang air besar. Orang lalu nak tengok buah, orang kata apa kalimah? Basa ni. Macam-macam lah mulut. Jadi otak mana, akal mana, kita senyap kita tengok pula daripada jauh. Kiki suka tengok orang maki hamun kat kita 3 guni dah. Jadi benda-benda macam ni tak sesuai sangat. Baik. Begitu juga wala yatakallam 'alal bauli wal gha'id wala yastaqbilu syamsa wal qamar wala yastadbiruhuma. Jangan bercakap ketika mana sedang buang air besar, air kecil. Walaupun jawab handset. Handset jawab, tu mana ni jawab macam lain macam bunyi ni. Tak apa kata dia. Jawab juga. Jadi tak kena. Tak boleh kata macam tu. Begitu juga jangan ketika mana dia menghadap matahari atau membulang atau membelakangkan kedua-duanya. Sebagai menghormati ayat-ayat Allah. Ayat di sini maknanya tanda kebesaran Allah. Saat yang sama supaya tidak seolah-olah kita menghadap dan kita menyembah kepada matahari atau bulan, tapi kita hanya menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Ya. Ya. Masalah macam ni, masalah putus saf ataupun tak ni, saya tak nak beri pendapat lah. Tuan tanya Jabatan Mufti Selangor, takut saya jawab jadi lain pula sini. Jadi bukan saya nak jawab, boleh sangat nak jawab, takut berlainan dengan pendapat orang lain dah. Jadi tak payahlah kita beri pendapat, jadi bergaduh dengan pendapat orang lain pula. Wallahu a'lam. Ya. Okey, dia pertama sekali bab hadis ni kita kena rujuk kepada hadis-hadis sahih. Bila kita rujuk kepada hadis-hadis sahih, maka kita juga kalau boleh kita kena faham satu bab namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil ni dia membabitkan rijal hadis. Ilmu ni hampir lenyap di kalangan umat Islam.
Jadi bagi kita dengan keadaan masa lemah semangat nak rojok memang tak sempat. Dan memang kita pun jadi malas. Sebab orang zaman dulu tuan-tuan, bila mana hadis dia kata sahih ke, dhaif ke, lemah ke, dia akan tengok perawi hadis tu. Dia akan kaji seorang-seorang. Contohnya Mamak bin Ali ni. Mak bin Ali ni lahir bila, beranak bila, perangannya macam mana, apa kata orang, orang tuduh dia macam mana, otaknya ingatan, satu-satu. Lebih susah daripada temuduga lagi. Dia kaji satu-satu perawi. Jadi ini yang dikaji oleh para ulama seperti Hafiz Ibn Hajar, oleh seperti Imam Nawawi, seperti Imam Al-Mizzi dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Memang dia benar-benar takhasus. Jadi apa yang dia kata tu, di situlah akan menatijahkan hukum hadis sama ada sahih atau tidak. Jadi perkara ni sebenarnya berat. Tetapi alhamdulillah dengan kita ada beberapa buku-buku yang telah menukilkan hadis ni dhaif, hadis ni maudhu' dan sebagainya. Cumanya biasanya hadis-hadis ni akan menjadi perbincangan para ulama. Macam contohnya kita baca buku ni lah. Dalam buku ni saya sebut hadis, saya sebut riwayat, tapi tak semesti sahih. Ada yang dhaif. Cuma kita akan menjarakkan daripada maudhu'. Apa makna maudhu'? Nipu. Hak menipu kita tak ada lah, kita tak maulah hak menipu. Tapi hak dhaif. Sebab alasannya kita telah sebut pada awal lagi, bab fadail a'mal, bab fadilah amalan, bab mau'izah, bab apa ni, beri peringatan. Cuma satu-satu tu kalau kita tengok memang ada perbahasan ulama. Nur Muhammad contohnya, itu perbahasan panjang ulama. Apakah hadis tersebut sahih ataupun dhaif ataupun maudhu'. Masyhurnya sama ada dhaif yang amat sangat atau sebahagian menyatakan maudhu'. Syekh Abdul Razak menyebut As-San'ani dan beberapa tokoh lain ada menisbahkan dengan boleh dibuat pendalilan. Tapi pendapat ulama-ulama lain yang banyak menyanggah. Jadi dengan sebab itulah dalam bab ni patut kalau nak bincang satu persatu, kalau bolehlah huraian biarlah panjang, lengkap, kajiannya menyeluruh supaya kita faham. Betul kadang-kadang kita terkejut bila kita dengar ni hadis ke bukan hadis. Contoh, Nabi kata, dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tutuplah ilmu daripada buayang sampai ke liang lahat. Jadi di sini kata pandangan ulama yang masyhur tu bukan hadis, tu kata-kata ulama. Tapi dari segi maknanya, bukan macam mana nak belajar dalam buayang tak tahu lagi, macam mana nak belajar liang lahat. Maknanya di situ kalau boleh jangan, dari segi maksudlah, jangan abaikan pelajaran, jangan abaikan tuntut ilmu. Walaupun umur kita tua, walaupun kita dekat nak mati pun, kita tetap belajar. Seolah-olah macam tu. Dari segi mungkin kefahaman makna tak salah, tapi menisbahkan kepada Nabi yang bukan Nabi kata, itu kena tengok betul. Sebab itu Nabi kata, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis sahih. Hadis ni antara hadis yang paling mutawatir di kalangan hadis mutawatir yang lain, kerana periwayatannya dikatakan lebih daripada puluhan sahabat radhiyallahu an hadis-hadis ni. Jadi siapa yang dusta atasku, atas ni dalam bahasa Arab maknanya bohong kepada Nabi. Nabi tak cakap, kita kata Nabi cakap, maka pada masa itu sedialah tempatnya api neraka. Jadi ada orang dia dustakan untuk tolong Nabi, supaya orang kasihkan Nabi, supaya orang cinta kat Nabi, supaya gini-gini, tapi hadis itu dusta. Lalu orang tanya, engkau kazabta alaih? Kata dia, la kazabtu lahu. Aku bukan dusta atasnya, tapi aku dusta bagi pihak menolongnya. Maka ini hujahan palsu, tak betul cara macam tu. Jadi yang benar apa yang Nabi kata, sabitan dalam hadis sahih baik, hasan baik ataupun dhaif. Sekurang-kurangnya dhaif. Tapi kalau maudhu' memang tak boleh diterima langsung. Islam tak akan terima pendapat ini. Wallahu a'lam. Saya rasa sekadar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil,
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.